Dapat sijil dia dah cukup lah untuk sijil komputer. Sebab software tu memang dia berkaitan dengan skill, tapi sijil tu anda perlu guna. Kalau macam anda nak pergi jauh, Assalamualaikum semua. Selamat datang ke channel Zam Ardi Channel. Okey, untuk topik kali ni topik yang agak berat jugalah. Okey, hakikat seorang editor. Hakikat seorang editor Okey, ramai antara kita. Okey, untuk video kali ni kita santai-santai aja. Okey, mungkin ia hanya adalah luahan perasaan ataupun ia adalah pengetahuan am kepada mereka yang baru nak menceburi ataupun baru nak cuba menjadi editor. Okey, tak kira lah editor lagu, editor video, editor grafik ke animasi. Okey, so secara biodata lah saya cerita dulu. Okey, saya dah menceburi bidang ini. Hampir sekarang umur saya dah menjangkau 31 tahun. Saya bermula daripada zaman sekolah. Dari zaman sekolah saya dah mula menceburi bidang editing lah. Kalau macam ada projek-projek sekolah, saya akan cubalah menceburilah masuk dalam workload tu. Saya cuba buatlah, siapkan. Kalau macam ada nak siapkan banner ke apa-apa ataupun untuk video editing, saya akan tolonglah cikgu-cikgu. Okey, dekat mana saya dapat ilmu, dekat mana saya cuba belajar ajar diri saya cuba belajar sendiri. Saya cuba mempelajari bidang editing ni daripada software ulit video. Kalau tak silap saya pada zaman saya tu ada software ulit video. Tu untuk edit video. Kalau untuk gambar ada software ulit foto kalau tak silap saya, ulit foto. Okey, kemudian semakin meningkat zaman, software pun semakin berubah. Lepas tu dah lama sikit saya gunalah software Adobe Premiere sampai sekarang. Dari dulu sampai sekarang, selepas saya guna ulit video tu, saya beralih kepada Adobe Premiere. Lepas Adobe Premiere tu, saya ada juga beralih sekejap ke Final Cut Pro. Kalau tak silap saya, Final Cut Pro Final Cut Pro boleh dikatakan antara software editing yang agak mudah digunakan lah. Untuk mereka yang baru nak menceburi, kalau nak guna software yang mudah, boleh cuba Final Cut Pro. Tapi Final Cut Pro ni yang ada cuma untuk peranti Apple sahaja yang ada. Kalau untuk Windows, dia tak adalah untuk Final Cut Pro. Jadi kena melabur besar sikit lah untuk software tu. Okey, so kita beralih kepada topik dia lah, hakikat seorang editor. Okey, ramai yang fikir editor ni kalau sekali kita duduk depan PC, mungkin ada duit yang masuk. Tapi sebenarnya benda tu silap. Ramai yang tak tahu sebenarnya. Ramai yang ada jugalah rakan-rakan saya yang nak jadi editor, tapi dia jadi stres tau. Bila orang fikir bila dia duduk depan PC dia dapat duit. Dia duduk depan PC je dia dapat duit. Dia duduk depan PC dia dapat duit. Tapi sebenarnya bukan macam tu. Untuk jadi editor ni sebenarnya anda perlu jiwa yang kental. Salah satunya adalah anda kena layak, anda kena lawan lah. Macam benda-benda keliling tu anda kena lawan. Nak senang bukan senang. Okey, macam contoh, kadang ada editor yang duduk depan PC untuk cari idea. Ada editor yang duduk depan PC untuk cari job. Ada editor yang duduk depan PC untuk nak mantapkan dia punya skill. Tak semestinya. Okey, ini nasihat lah untuk orang keliling-keliling editor ni. Sama ada tak kira lah isteri ke, adik-beradik ke, kena faham macam tu. Kalau kata dia seorang editor, bila dia duduk depan PC tak bermakna dia buat job ataupun buat benda yang mendatangkan duit. Ada masa dia duduk depan PC untuk menambah ilmu dia ataupun untuk menambah skill dia. Sebab susah tau. Software ni dia meningkat dia meningkat dari masa ke semasa, dia akan berubah-ubah. Jadi kalau dia tak asas skill dia, dia akan ketinggalan jauh. Kalau macam contoh sekarang orang dah guna Adobe Premiere 2023, takkan dia masih nak guna Adobe Premiere 2020 lagi. Macam tu. Okey, so kena faham dekat situ. Itu memang hakikat seorang editor. Dia takkan duduk depan PC semata-mata
macam hanya untuk buat job saja. Dia takkan, kemahiran skill tu takkan datang terus bergolek Macam hari dia dah sebulan tak duduk depan PC, tiba-tiba ada job dia duduk depan PC. Saya boleh jamin dia akan jadi stuck. Dia akan jadi stuck, memang akan stuck. Okey. So itulah antara hakikat dia. Lagi satu hakikat dia berkenaan harga lah. Macam biasa harga ni untuk editor, kalau anda tahu memang sekarang akan bermain harga memang akan bermain harga. Okey. So saranan saya, sesiapa yang nak bermain harga tu, kalau boleh, kalau anda buat harga murah, anda elakkanlah masuk market yang meluas sebab anda akan kacau. Banyak anda kacau harga sebenarnya. So kalau macam anda ada harga yang murah, seeloknya anda cuba buatlah dengan rakan-rakan keliling. Untuk harga murah tu anda bagi rakan keliling dah cukup dah. Kalau kata anda nak kumpul portfolio untuk harga murah, anda kata anda nak kumpul portfolio, saranan saya cukuplah buat untuk orang keliling sahaja. Sebab orang keliling anda takkanlah 10-20 orang aja, mesti ramai kan, beribu-ribu orang ada keliling anda yang dekat-dekat. Okey. Tapi bila anda masuk dalam market dengan harga yang murah, automatik dia kacau. Tapi bagi saya tak ada masalah pun sebenarnya bab main harga ni. Sebab saya pun bersederhana dalam estate saya. Untuk editing saya bersederhana. Saya tak adalah macam terus up untuk gadget saya, up terus. Jadi saya tak terkilah lah untuk orang yang bermain harga. Cuma saya doakan kepada yang lain yang letak harga mahal-mahal tu dimurahkan rezeki lah. Sebab nak berjaya memang bukan senang lah. Okey. Editor ni dia sama je macam artis. Dia tak adalah pendapatan tetap, tapi sekali dapat memang banyak. Okey. Untuk sekarang kalau editing, mungkin ada orang kata kalau editing video, buat je lah editing video. Tapi sebenarnya kalau sekarang editing video, kalau anda hanya fokus kepada satu perisian, seperti contoh editing video, anda cuma fokus kepada Adobe Premiere, anda tak fokus untuk software lain, itu mungkin masalah lah bagi anda, akan jadi susah. Sebab apa? Sebab dalam industri sekarang ada customer yang macam dia ambil berat. Mungkin anda hanya ambil berat mengenai color grading apa semua tapi adalah juga customer yang akan ambil berat tentang audio mereka. Okey, untuk audio nak mastering, anda boleh guna Cubase, boleh Audio Audition, boleh Logic Pro pun boleh. Banyak okey. So kalau macam saya dulu, cara saya belajar Alhamdulillah saya dah boleh lah kuasai untuk software Cubase, Adobe Audition. Macam dulu saya belajar, saya bermula dengan, kalau untuk music, macam saya dulu saya dah cuba Adobe Premiere. So saya dah boleh adapt dengan Adobe Audition sebab dia punya interface dia dan perkataan-perkataan yang ada pada tab-tab dia tu lebih kurang sama. Adobe Premiere dengan Adobe Audition lebih kurang sama. Jadi selepas saya dah cuba Adobe Audition, saya pergi ke Cubase. Cubase ni lagi, kalau kita buat music, dia akan jadi lagi fat lah. Dia tak nipis. Dia ada beza sebenarnya untuk software-software music ni, untuk software mastering music. Okay. So itu antara hakikat dia lah. Okay. Yang pertama, kekangan dari orang keliling. Yang kedua, kekangan harga. Yang ketiga, kekangan industri. Okey. Yang keempat, kekangan dia adalah untuk zaman sekarang kebanyakannya semua nak sijil. Kalau macam editing pun nak sijil. Kalau untuk editing, kalau sesiapa yang dah mahir tapi tak ada sijil apa-apa, saya sarankan kalau nak ambil sijil tu, boleh je cari mana-mana tempat yang ada kursus pendek, macam seminggu ke satu hari pun okey. Dapat sijil dia dah cukup lah untuk sijil komputer. Sebab software tu memang dia berkaitan dengan skill, tapi sijil tu anda perlu guna. Kalau macam anda nak pergi jauh, nak buat job-job yang berkaitan dengan, mungkin ada job-job yang berkaitan tender, anda perlukan sijil tu. Jadi kekangan dia memang sijil lah, anda perlu ada. Okey. So macam mana nak atasi kekangan-kekangan salah satunya yang contoh macam daripada family tu. Kalau nak atasi, senang je, awak tunjuk je video saya ni, mungkin insya-Allah dia akan faham lah. Ataupun anda sendiri kena kental lah. Sebab nak senang memang bukan senang. Dia bermain dengan minda tau. Anda dah sakit kepala fikir idea, lepas tu orang keliling pula tak memahami kerja anda. Dia bermain dengan minda. Kalau anda mampu lawan, insya-Allah anda bolehlah berjaya dalam bidang editing. Okey.
Yang keduanya sijil tu kalau boleh, macam pendapat saya sekarang, college community adalah buat sijil tu berkaitan dengan harga pula. Harga tu kalau boleh, kalau sesiapa yang buat harga rendah, lebih baik anda promote pada rakan-rakan terdekat lah dulu untuk harga rendah anda. Kalau kata anda nak kumpul portfolio, nak masuk dalam Google Drive ke, nak bagi orang tengok, lebih baik anda cubalah kurangkan sikit masuk dalam market. Okey. Okey, tapi macam contoh kalau baru nak mula lah, saya sarankan untuk editor yang baru nak mula, jangan teruslah sewa kedai ke apa, sebab benda tu akan jadikan modal anda memang banyak keluar. Okey, kalau macam saya pun bermula dengan di rumah sahaja, cuma menggunakan meja bangkit aja, meja bangkit yang meja orang bawa buffet tu kan. Saya guna meja tu je untuk buat editing sebelum ni. Tapi alhamdulillah sekarang dah ada meja yang selesa lah apa semua, kawasan yang selesa. Okey. So nak jadi editing ni bukan senang sebenarnya, bukan klik-klik komputer terus siap. Dia yang penting adalah skill, dan anda perlu update, up to date dengan software kalau macam Adobe ni insyaAllah boleh lah, tak ada masalah lah. Sebab yang Adobe ni dia daripada dulu dia update software pun, dia punya istilah tab-tab dia tu tak ada berubah mana pun, sama je lebih kurang. Dia yang penting skill lah. Skill tu memang perlu. Okey, kemudian portfolio tu penting. Kalau anda nak jadi editor, yang penting adalah portfolio. Portfolio tu apa? Portfolio tu kalau macam untuk editing, dia macam katalog lah. Anda nak bagi customer tengok hasil anda, jadi anda tunjukkan portfolio anda. Okey, so kalau ada apa-apa komen, nak kongsi ke apa, boleh share pada ruangan komen, InsyaAllah saya akan reply. Okey, jangan lupa like, share video ini, subscribe channel saya Azamudin Abdul Rahman sebagai host dalam Zam Ardi Channel. Semoga video ini bermanfaat, segala ilmu yang dikongsikan bermanfaat, dan semoga dimurahkan rezeki semua, dan semoga berjaya sebagai editor yang berjaya. Assalamualaikum.